Walbis songkok simbol identiti Melayu Islam. Bersama dengan tetamu Encik Syahul Hamid Malim NAB Marikan Pengurus ABM Zulaikha Sendirian Berhad. Bersua kembali saudara dalam BIS Malaysia. Saudara, umpama gula tanpa manisnya, bagaikan bunga tanpa serinya. Begitulah perumpamaan bagi golongan lelaki yang memakai baju Melayu tanpa songkok. Sejak zaman dahulu, songkok melengkapkan penampilan mereka yang berbaju Melayu. Namun pada hari ini, songkok seolah-olah sudah hilang taringnya. Hari ini, songkok hanya dipakai ketika menghadiri majlis-majlis perkahwinan ataupun menghadiri solat sunat pada pagi raya. Jadi bagaimanakah kegemilangan songkok sebagai salah satu identiti masyarakat Melayu suatu ketika dulu terus boleh dimartabatkan? Di Walbis hari ini akan memperkatakan mengenai songkok simbol identiti Melayu Islam bersama dengan tetamu Encik Syahul Hamid Halim, Pengurus ABM Zulaikha Sendirian Berhad. Terima kasih Encik Syahul kerana sudi bersama kami di BIS Malaysia. Baik, boleh kita mulakan Walbis pada petang ini. Ceritakan sedikit latar belakang sehingga tertubuhnya ABM Zulaikha Sendirian Berhad. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada TV1 kerana jemput saya jadi tetamu pada hari ini. Syarikat saya ni telah ditubuhkan sejak 1947 lagi. Dah lama. Dia adalah satu syarikat perkongsian yang dimiliki oleh ayah anda sendiri, yang ini Haji Abu Bakar Marikan. Ketika tu kita banyak mengimport baldu dan bahan-bahan pembuatan songkok daripada negara luar. Itulah bisnes utama kita, dan sedikit songkok yang kita import daripada India, daripada China. Kemudian apabila meninggalnya ayah saya, kami telah kita berbadankan kepada ABM Zulaikha. Jadi masa kami ambil berkat nama ayah saya dan ibu saya tu. Ayah saya tu, ABM tu ayah saya, Abu Bakar Marikan, dan Zulaikha tu ibu saya. Dan dalam syarikat kami, ABM Zulaikha ni terdiri pada anak-anak. Anak-anak kami sekeluarga lah kita kan. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang sejarah latar belakang. Dan berpusat di Pulau Pinang. Kita di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang kita ada di kawasan perindustrian Mak Mandin. Dan sudah ada kilang sendiri untuk menghasilkan songkok ni? Kita boleh kata ialah taraf IKS lah. Kita ada buat songkok di situ. Dengan lebih kurang 6 orang pekerja di situ, dan kebanyakan songkok kita buat di situ yang songkok yang elok lah. Hanya fokus kepada pembuatan songkok saja, tidak pada produk-produk lain? Ya, kita ada juga songkok kita punya mainline. Dan baldu-baldu yang kita import atau bahan-bahan songkok, macam kita kata buat songkok ni dia ada rangka dia. Yang tu semua kita buat lah. Kita buat, dan kita ada yang kita import, ada yang kita buat sendiri. Kita outsourcekan pada vendor-vendor luar. Kita hantar di kampung-kampung. Orang kampung akan bantu kita dalam membuat alat-alat. Dalam sebuah perniagaan keluarga ni dari 1947, tentulah ianya harus dipertahankan pada generasi akan datang. Jadi kapasiti pengeluaran ataupun mutu kepada produk itu haruslah dipertahankan. Jadi bagaimana ABM Zulaikha mempertahankan mutu dan produk dalam pembuatan songkok ini? Alhamdulillah saya kata sehingga hari ini kami masih sekeluarga dapat pertahankan syarikat kami ni. Dan dari segi pengeluaran tu pun saya rasa pengeluaran tu kita ada yang kita dapat kawal mutu dia dengan elok. Sebab bahan-bahan tu kita banyak yang bawa sendiri. Kita tak mengharap kat orang. Apa yang istimewanya songkok dari ABM Zulaikha kalau kita nak bandingkan dengan songkok-songkok jenama lain? Mungkinkah dari segi rangkanya, dari segi pemilihan kainnya? Ya, dalam boleh kata saya dah pengalaman lama dengan songkok ni. Saya belajar pun dari bawah. Secara tradisional belajar? Secara tradisional, saya belajar dari bawah, ambil tahu tentang songkok, seni songkok. Dan saya diajar oleh ayahanda saya sendiri bagaimana untuk cara membeli atau memilih baldu. Kita milih baldu macam mana nak beli, ini baldu apa, ini baldu apa. Dan dari situ kita buat pemilihan untuk buat produk kita. Jadi ada grade-grade songkok, ada jenis-jenis yang tertentu. Kita ada songkok macam-macam songkok, kita ada grade kita ada grade
kita ada macam baldu, kita import baldu daripada Korea, daripada Syria, dan daripada England sendiri. Dan untuk setakat ni kita ada 5 jenis produk yang kita keluar atas nama kita sendiri. Yang ni songkok ABM 1000, ABM 2000, songkok NAB, songkok Putra. Dan yang satu lagi lah 3 dalam 1. 3 dalam 1 ni kesemuan dia lain. Dia buat baldu yang halus lah, the English velvet. Jadi sebiji songkok seperti ni, kita boleh bentukkan dia, lipat, gunung, dan terus kita lipat terus. Jadi kita ada dia bentuk akan tajam. keras macam songkok biasa atau boleh, macam mana? Boleh saya tunjukkan. Sebuah songkok begini, songkok begini, kalau kita tajamkan, kita nak tajamkan dia beginilah, tajam dia. Kemudian potongan tajam ni dulunya 3 dalam 1 ya. 3 dalam 1. Dulu kita pakai tajam macam ni, kebanyakan kita digunakan oleh digunakan oleh zaman Tun Razak, zaman Dato' On. Kan? Kemudian bila kita gunungkan dia begini, dia nampak begini songkok kita ni. Ini di zaman-zaman ada zaman-zaman zaman Tengku Abdul Rahman, zaman P. Ramlee, songkoknya mereng gitu. Tun Mahathir pun pakai songkok jenis macam ni juga. Jadi yang harga dari yang termurah hingga yang termahal. Macam mana kita nak tahu songkok yang terbaik kualitinya? Songkok terbaik yang kita punya songkok ni yang terbaik sekali adalah daripada English velvet. Kita panggil benang 1000. Di pasaran kita ada dapatkan di rata-rata tempat, di kedai-kedai, di bawah songkok ABM 1000. ABM 1000 itu yang terbaik. Yang terbaik. Harganya kurang. Harga dia bermula dari RM85 hingga ke RM180. Sebab kualiti kain. Ya, kualiti kain dan jenis pembuatan dia. Jenis pembuatan dalam kain dalaman dia kita buat dengan benda bahan yang baru. Kita pakai kad baru, kain baru, dan kita ada orang yang meneliti tentang jahit. Jadi jenama ini sudah berada di seluruh negara, sudah boleh didapati. Jenama ni seluruh negara dah boleh ada. Boleh didapati di mana-mana. Sabah, Sarawak pun dah ada. Dah masuk pasaran Brunei, Singapura dan Indonesia. Dan adakah ianya akan menembusi lagi pasaran antarabangsa di negara-negara luar? InsyaAllah kita akan kita sedang berusaha ke arah itu. Dan mudah-mudahan boleh dapat sokongan dan boleh berjaya lah. InsyaAllah. Jadi apakah perancangan pada masa akan datang? Saya fahami songkok ABM Zulaikha ini juga diedarkan kepada golongan angkatan tentera yang memakai pakaian seragam ya. Kita biasa buat untuk angkatan tentera, kita biasa buat songkok untuk polis, kita biasa buat untuk seperti LDM dan untuk kerajaan, macam Merdeka ke pengantin kita biasa buat. Dan perancangan pada masa akan datang? Perancangan masa depan ni kita harap-haraplah kita boleh berjaya dengan lebih cemerlang lagi lah. Setakat ini berapa ramai pekerja? Bekerja kita tak ramai sangat, cuma 12 orang, tapi kita ada outsourcers yang membantu kita. Jadi dalam sebulan itu berapa kapasiti songkok kita buat? Kapasiti pengeluaran kita di keseluruhan kita boleh buat sehingga 6,000 satu bulan. 6,000 satu bulan. Kalau di musim perayaan tentu lebih tinggi permintaannya. Kita sekarang ni macam songkok ni kita dah dari sekarang kita dah mula buat. Kita ada 10 bulan dalam tahun depan. Ya, betul. Kita dah mula buat simpan sampai ketika kita keluarkan. Ada tak permintaan daripada pelanggan songkok yang luar biasa, yang lain dari yang lain yang diminta oleh pelanggan? Kita ada biasa terima juga songkok yang berlapis. Songkok berlapis. Satu songkok kita buat dia berlapis. Di luar tu dia buat 3 lapis lah. Satu hitam, satu biru contohnya, satu lagi putih. Jadi boleh pakai 3 warna macam tu. Satu songkok 3 warna. Nampak, ialah memang nampak pelik, tapi orang minta kita buatkan lah. Kalaulah ada yang berminat untuk membuka perniagaan songkok ini, adakah memerlukan modal yang tinggi untuk memulakan sesuatu perniagaan seperti ini? Ini adalah satu perniagaan, kata orang, perniagaan tradisi turun-temurun. Jadi bagi mereka yang ingin memulakan sesuatu yang untuk mengekalkan tradisi ini, adakah modalnya tinggi untuk memulakan perniagaan seperti ini? Untuk dalam pembuatan songkok, modal tak berapa tinggi sangat. Yang modal yang paling tinggi adalah kemahiran kita sendiri. Berapa lama diambil untuk menghasilkan atau untuk belajar? Untuk belajar membuat songkok ni. Kalau terang hatilah tak lama.
Kalau kata macam kita ada biasa buat training untuk 20 peserta yang dihantar oleh pihak NCER, dan kita ambil masa dalam 60 hari. Untuk mempelajari kita akan atau ajar dia dari A sampai Z. Berarti dari membuat rangka, memasang rangka, memasang baldu sehinggalah menjadi songkok. Dan bagaimana dengan golongan muda? Adakah mereka berminat untuk mempelajari teknik ataupun cara menghasilkan songkok ini? Sebab ini satu perniagaan keluarga, kan kita susah nak menurunkannya kepada generasi baru atau generasi muda. Dalam latihan yang saya buat baru ni, saya terdapat juga anak-anak muda seperti Mak Rempit yang datang belajar dengan kita. Kalau dia rasa dia nak belajar, kita boleh ajarkan. Kita boleh ajarkan, tapi itu pun terserah pada dia punya diri sendiri. Kan kalau orang kata kalau ada kemahuan, di situ ada jalan. Ya. Jadi terima kasih ya Cik Syahul kerana sudi bersama kami dalam masa yang singkat ini untuk memberikan sedikit tips dan juga bagaimana untuk menghasilkan atau berjaya dalam sebuah perniagaan tradisi ataupun perniagaan keluarga. Kami di BIS Malaysia ucapkan selamat maju jaya kepada Cik Syahul dan keluarga. Terima kasih kerana sudi bersama kami.